web Maktabah Syamilah, website Maktabah Syamilah yang latest, maka dia akan mendapati skrin dia ni berbeza dengan apa yang ada dipaparkan di komputer ni. Kerana yang pertamanya itu adalah latest, versi yang latest di Maktabah Syamilah. Dan juga ada beberapa ikon ataupun beberapa option yang tidak ada di perisian Maktabah Syamilah yang baru. And then yang Maktabah Syamilah yang saya paparkan di hadapan ini, ia merupakan Maktabah Syamilah yang paling latest sebelum Maktabah Syamilah yang baru tu wujud. Iaitu 3.65. Okey, 3.65 merupakan maktabah yang paling latest untuk Maktabah Syamilah yang lama, versi yang lama. Okey, baik. Okey, sebelum kita mulakan, so dia dekat sini adalah menceritakan sedikit berkaitan dengan Maktabah Syamilah. Hadhil maktabatu majaniyah. So ini adalah perisian ataupun perpustakaan yang percuma. Wa tatamayyazu bi imkaniyati idafati wa hadfi wa ta'dil al-kutub fiha. Yang mana di dalam Maktabah Syamilah ni, kita bukan sahaja boleh mengambil maklumat, tetapi kita boleh tambah, kita boleh padam, kita boleh edit kitab yang ada dalam ni. Maksudnya kita boleh tambah, kita boleh delete dan kita boleh edit. Okey. So seterusnya di antara syaratnya wala yajuzu istikhdamuha linashri ma yukhalifu manhaj ahli sunnati wal jamaah. Dan tidak boleh kita gunakan Maktabah Syamilah ini untuk menyebarkan fahaman yang selain daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini di antara syarat dia lah yang kita perlu perhatikan. Okey, seterusnya litanzilil kitab al-jadidah wa tahdithil barnamij istakhdim at-tarqih al-hayah. So kalau kita nak update versi yang baru, so ada dekat sini nanti insya-Allah kita akan pergi ke bahagian tersebut. Kemudian kalau kita ada apa-apa nak bertanya berkaitan dengan Maktabah Syamilah, qum bi ziyarati mawqi' al-maktabah. Pergilah kat website dia. Ni website dia. Okey. Okey, baik. So, seterusnya yang pertama sebelum kita mulakan, okey, seperti mana telah diberitahu. So, secara asasnya Maktabah Syamilah ni dia mengumpulkan kitab ke pelbagai kitab daripada pelbagai bidang. Bukan sahaja mengumpulkan tetapi kita boleh tambah, kita boleh edit, kita boleh padam. Ataupun kita boleh padam kitab yang terdapat di dalam Maktabah Syamilah. Okey, baik. So kita akan pergi satu persatu ikon yang terdapat di atas ini insyaAllah, dan saya akan memberi perhatian kepada ikon-ikon yang penting lah. Okay, so yang pertamanya button malaf. Malaf ni maksudnya file. So dalam malaf ni dia ada beberapa option. Okay, yang pertama ikhtiar kutub. Seeloknya ni kita kalau boleh record kemudian ataupun kita boleh take note mana yang penting untuk rujukan kita. So ikhtiar kitab, maksudnya kita pilihlah kitab. So kita pilih kitab. So bila kita tekan ikhtiar kutub, ikhtiar kitab, maka akan terkeluarlah, terpampanglah skrin di hadapan ini. InsyaAllah nanti kita akan lebih detail pada simbol-simbol yang di bawah ni. Okey. Kemudian bahas. Kemudian sebelum tu ardu kitab. So yang tadi itulah yang keluar, ada akan keluar benda ni juga sama. Kemudian tahrir kitab, kita edit kitab tu tetapi agak teknikal sikit. Kemudian biopokah kitab, dia akan keluarkan berkaitan dengan kitab. Kemudian alamat marji'iyah, so ni dia macam kita punya tanda buku terhadap Maktabah Syamilah ni. So bila kita baca buku, tujuan utama Maktabah Syamilah ni pun dibuat, dia nak talibul ilm ataupun pelajar menjadikan Maktabah Syamilah ni sebagai perpustakaan peribadi. Yang mana kita bila mana ada kitab ataupun ada buku, kita akan letak ta'liq ataupun kita akan conteng, letak nota dan sebagainya. So dia nak benda tu terjadi di Maktabah Syamilah. Okey, baik. Okey, so kalau kita tekan tengah ni, sudah akan automatic keluar lah benda ni. Ni maknanya dia bahas. Tapi insyaAllah nanti kita tekan ni lah sekarang. So bahas, okey, yang pertama dia ada fil Quran Al-Karim. So kalau dalam Quran Al-Karim, kita tekan di atas ni, bahas fil Quran Al-Karim, maka kita boleh search lah apa-apa ayat Quran. InsyaAllah dia akan keluar. Okey, so
kita letak di kolom yang pertama, and then okay, kita tick kan untuk mencari kalimah yang exactly sama dengan apa yang kita nak cari tu. Okay, so kita tekanlah tanfidul bahath, searching lah. Okay, okay. Sekejap laptop. Salah. Okay. So di sini kita akan lihat, keluar perkataan Taha. So dalam Quran dia keluarlah. So kita cari di sini fil Quran yang dicari. Okey. Tak apa. Kemudian kita pergi bahas untuk yang kedua fil kitabil hali. Okey, katakanlah mana-mana kitab kita tuliskan. So Ar-Rad 'ala al-Jahmiyah wa Zanadiqah. So kita tekan double click, then so di sini dia akan kata bahas fil kitabil hali. Okey. So andai kata kita inilah mencari word Az-Zanadiqah, ambil je sebagai contoh Az-Zanadiqah, okay, kita search dalam kitab Al-Hali. Okey, so dia akan keluarlah Az-Zanadiqah. Okey. Tak apa, ini secara lalu, sepintas lalu je untuk pengenalan pada uh, perkataan-perkataan di atas ni. So fil nusus, fil anawin, fil ta'liqat, fil tarajum. Okey, fil nusus ni di dalam nas-nas atau konteks di dalam kitab. Fil anawin ni ialah tajuk yang boleh didapati. Maksudnya kita boleh search dalam maktabah syamilah, di dalam maktabah syamilah ni melalui tajuk apa yang ada dalam buku tu. Kemudian fil ta'liqat, maksudnya ada komentar. So komentar tu kita buat sendiri. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kemudian fit tarajum, kemudian kita cari pada biografi, bayanil kutub wal muallifin. Ni duk cerita pasal kitab dan juga pasal awal muallifin dan juga pasal penulis. Lepas tu ni qaimah nataij al-bahath al-mahfurah. So ni senarai senarai keputusan carian yang disimpan. Kemudian arud nataij akhir bahath. So ni paparkan keputusan akhir pencarian. So nanti dia ada kaitan, dia lebih kurang, dia berulang berkaitan dengan batin-batin, insyaAllah. So syarah Al-Quran wa tafsiruhu. So dia akan ada kita boleh search Quran macam tadi dan dia juga ada tafsir. Kemudian syarah mutun, syarah pada hadis. Kemudian syarah al-muallifin, kemudian berkaitan dengan biodata perawi, hurfatut tahakkum, yang mana kita boleh edit bahagian tu, kita susun dia sebagaimana kita nak untuk mudah faham. Kemudian rabat matan bisyarhihi. So kita linkkan matan tu dengan syarah. Maksud dia atas ada matan, nanti ada syarah. Tapi insya-Allah kita akan pergi satu-satu lepas ini. Tadlil minan bainan nuskhati al-musawwarah wan nasihah. So ni dah ada berkaitan dengan teknikal. So bawah-bawah ni dia start technical. So dah ada kita nak export kitab macam mana, kita nak import kitab, maksudnya bawa luar kitab daripada luar ke dalam maktabah syamilah, nak bawa kitab dalam maktabah syamilah ni keluar. Dan ini khiyarat barnamij ni setting lah kita katakan. So kemudian ini juga agak complicated. So insya taghyir kalimah murur amaliyat at-tahrir. Maksudnya nanti ada beberapa kitab tu yang kita edit ataupun kita tulis, ataupun bukan tulis, kita letak nota ataupun tahrir. Tahrir ni lebih kurang macam edit lah edit kitab tu. Lepas tu tertib kutub kullu qismin hasba wafayat al-muallifin. So ini susunan kitab. So yang pertama kitab tu disusun sebagai berdasarkan kepada tahun wafat dan juga tahun wafat penulis. Kemudian tertib kutub kullu qismin al-fadi'iyan. So menyusun kitab-kitab berdasarkan kepada huruf. So ni hadfu tashkil. So maksudnya kita hilangkan baris. Okey, tapi insyaAllah. Pemuzakirat ni maksudnya kita copy. An-nashu at-tarakumi. So maksudnya kita copy secara banyak. Syashatul hafiz wa al-khasah. Nanti insyaAllah kita akan pergi. So tarqiyatun hayah ni lebih kurang kepada kita nak upgrade ataupun update syamilah ni lah. Kemudian nawafiz. Nawafiz ni dia macam window. Okay, window. Okay, contoh kita ambil satu kitab. Okay. Kemudian kita ambil kitab yang lain, kita tekan. Okay, and then kita tekan yang lain juga. Okay, tekan lagi. Okay, so nawafiz ni apa function dia? Nawafiz ni, okay, kalau kita tengok mutaliah ni lah, dia akan jadi macam ni. Tapi kalau kita
pergi kepada mutajah wirah ra'siyan, dia akan jadi kiri kanan. Kemudian kalau kita pergi mutajah wirah ufuqiyan, so dia akan atas bawah. Okey. So bawah dia ighlaqu jami'in nawafid ma'ada an-nashwah. So tutup semua nawafid, window yang ada kat dalam syamilah ni, kecuali ataupun tape lah kita katakan, kecuali apa yang sedang kita nak tengok ni lah, yang sedang digunakan. So dia akan tutup semua dengan satu je. And then last sekali ighlaq jami' nawafid. So tutup sekali semua tape dalam ni, so dia akan jadi kosong balik. So musa'adah anil barnamij. So seperti yang saya katakan tadi, ni maktabah syamilah yang version 3.65. Okey. Dan juga ada satu lagi, syarh barnamij. So dia, kalau kita nak rajin nak baca dekat sini, silakanlah. Ada kan cerita berkaitan dengan barnamij. Okey. So apa-apa pun yang penting. Okey. Kita perlu tahu apa button-button yang di sini. Kerana ini lebih mudahlah untuk kita gunakan. Okey. So jom pertamanya kita pergi kepada gambar buku. Okey, gambar buku ni apa dia? Gambar buku ni kita pilih kitab di dalam maktabah syamilah. So susunan dia berdasarkan kepada al-qism. Susunan dia berdasarkan kepada al-qism ataupun aqsam, bahagian-bahagian. So dah ada banyak bahagian dia, di antaranya kita ada al-aqidah, bahagian aqidah, ada ulumul Quran, ada at-tafasir, mutunul hadis, ada ulumul hadis, al-firaq wal-rudud, dan sebagainya. So untuk sesiapa yang tidak mempunyai pengetahuan yang meluas daripada terhadap kitab-kitab Islam, so mungkin sedikit sebanyak dia banyak kitab dalam ni. So maktabah syamilah akan membantu. Maktabah syamilah akan membantu. So sebagai contoh kita tengok bahagian akidah. So ada al-fiqhu al-absat. So ni ditulis oleh Imam Abu Hanifah. So kita tahu, okey ni dalam bahagian akidah. So maksud dia, okey ni kitab-kitab dia, ni kitab-kitab dia. Okey, untuk ulumul Quran pula, ni i'rab 30 surah, i'rab 20 surah. So ada i'rab Quran, linhas. So ini adalah kitab-kitab yang membicarakan berkaitan dengan ulumul Quran. Dan ini sedikit bagi saya sangat membantu kerana saya sendiri banyak mengenali kitab-kitab yang pun saya jarang-jarang dengar pun. So ada dalam maktabah syamilah yang kita boleh rujuk dalam ni. Okay. So sebagai contoh, dalam usulul fiqh pun ada untuk kawan-kawan bahagian fiqh. Kemudian bahagian tajwid untuk kawan-kawan bahagian qiraat. Seperti mana kita tahu di IOPC juga ada qiraat juga di kuis. Okay. So banyaklah. So untuk mutunul hadis juga ada untuk kawan-kawan yang di dalam bidang hadis ataupun Quran Sunnah, tafsir, tafasir dan sebagainya. Okey. So ini berkaitan dengan kutub al-barnamij. Tidak terdapat di dalam al-barnamij. Okey. So yang ini kalau kita klik majmu'at, dia akan keluar kitab berdasarkan kepada aqsam ataupun kita katakan berdasarkan kepada bahagian. Okey. Okey, so inilah bahagian-bahagian dia yang kita tengok dari tadi. Kemudian tasfiyah. Tasfiyah ni maksudnya kita macam menapis sikit lah. So andai kata kita nak cari kitab Sahih Bukhari. Okey, kita type bawah ni. Okey, kita type bawah ni. Sahih. Okey. So dia akan keluar semua kitab, semua word yang ada perkataan sahih. So tengoklah ada banyak kan. So ini di antaranya. Okey, persoalannya boleh ke kita buat gambar Jumaat ni? Boleh kita buat gambar Jumaat. Tapi dia jadi tidak teratur. Contoh dia kita tengok kita yang sahih, kita keluar al-manar al-munif fi sahihi wa dha'if. Tapi kita tekan lagi. So dia macam agak serabut lah. So ni tasfiyah lebih mudah. Okey. Kemudian kita pergi kepada button seterusnya, sabiq. Maksudnya kitab-kitab sebelum ni yang kita cari. So ni antara kitab-kitab ni lah yang kita tengok, kita boleh dapati kitab-kitab yang kita search. Okey. Okey, so ada 20 lah, lebih kurang 20 kitab. So kita ke bawah. Okey, kita clear. Gitu. Okey. So
Okey. Okey, so bahagian atas ni kita dah selesaikan. So kalau kat sini pun kita boleh jugalah sama, kita pilih bahagian apa kan. So pilih bahagian akidah, dia akan keluarlah bahagian akidah. Okey. So button atas ni insya-Allah tidaklah begitu susah sangat. Kemudian bawah ni. Okey, ni apa dia ni? Dhautus syajarah. Maksudnya kita tekan kitab ni. Okey, sekarang ni kita tengok lagu serabut kan. So nak pergi ke bawah, ke bawah, ke bawah tu agak payah. So kita tekan je ni. And then dia akan kembali kepada asal. Aqsam. Okey. So ni ni juga tadi kita dah buat. Kita cari Sahih Bukhari. So lepas tu kita tekan search and search. Okey. Itu sahaja untuk teropong ni. Kemudian okey, tanda soal ni apa dia? Tanda soal ni okey, sebagai contoh tanda soal ni dia akan memaparkan kepada kita maklumat yang ringkas berkaitan dengan kitab. Okey, Hilyatul Ulama. So kita tekan ni dia akan keluarkan. Okey, Al-Qasim Fiqhu Syafi'i. Okey, Fiqhu Syafi'i. Kitab Hilyatul Ulama fi Ma'rifati Madahibil Fuqaha. Dan seterusnya lah maklumat yang berkaitan dengan kitab. Okey, Al-Muhaqqiq Dr. Yasin Ahmad An-Nashir atau kita katakan pencetak Muassasah Risalah Tab'ah Al-Ula 1980. Okey, ni sama jugalah. So ni kalau kita tekan di tepi ni, okey, kita kena klik dulu ni lah. Kena klik dulu satu kitab and then kita tekan tepi ni. So dia akan bitaqah. Bitaqah sama juga, ada macam maklumat kita. Jadi kemudian anil kitab. So tak ada anil muallif. So dia akan ceritalah berkaitan dengan muallif. Siapa dia punya muallif ni? Muhammad bin Ahmad bin Husain bin Umar. So anil kitab ni dia tak ada. Kalau ada dia akan tulislah. Okey. Okey, baik. So untuk button yang pertama ni alhamdulillah, insya-Allah mudah-mudahan ada manfaat dia. Okey, seterusnya kita pergi ke button kedua. Okey. So button kedua, button kedua ni nanti kita akan patah balik. Okey. So untuk button ketiga, untuk button ketiga kita pergi terus. So ni kita ambil kitab apa tadi? Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. So button ketiga ni dia akan sama ada kita nak izhar ataupun nak ikhfa. Izhar ataupun nak ikhfa. Ini sama ada kita nak tunjuk bahagian muka surat ni ataupun bahagian kitab ni ataupun kita nak ikhfa. So ikhfa dia akan jadi fully teks lah. Dia tak keluar bahagian kandungan ataupun bahagian. Okey, so izhar atau ikhfa ta'liq. So ta'liq ni lah yang saya katakan tadi. Kalau kita tekan klik ni, so kita boleh letak ta'liq kita. Kita boleh letak ta'liq kita. So ta'liq dia, ta'liq ni kita buat kita punya nota terhadap muka surat yang kita jumpa ni. Okey, kita jumpa muka surat ni. Okey, kita boleh buat ta'liq. Okey, ta'liq kita letaklah andai kata fiqhu Syafi'i, fiqhu Syafi'i, fiqhu Syafi'i. Okey. So kita nak save dia, nak save ta'liq ni. Nanti kita boleh cari, kita save lah. Jangan kita ta'liq lepas tu kita tinggal. Kita kena save. Save dia tekan ni je. Hadfu ta'liq al-hali. Okay, so afwan, ni kita simpan. Hadfu sebelah ada, yang ni kita simpan. Yang ni hifzu at-ta'liq al-hali. Kita simpan catatan kita yang sekarang ni. Okay, so kita simpanlah untuk muka surat ni. And then so kita boleh je simpan balik kalau kita tak nak tengok. Kalau kita nak tengok dia akan keluar juga fiqhu Syafi'i. Okay, so sebelum kita pergi lebih jauh, saya suka untuk memperkenalkan bawah ni dulu. So bawah ni juga sama juga ni Dhautus Syajarah. Okay, yang ni function dia, kita tekan Dhautus Syajarah, kita izhar Syajarah, kita tunjukkan kita punya bahagian kitab ni. Okey, andai katalah kita nak cari kitab, kitab apa ya? Lah kitab Tahara. So kita tekan button ni and then dia akan keluar lah kitab Tahara. So dia akan pergi. Kalau andai kata kita nak kitab lain, so dia akan keluar berdasarkan kepada word yang dekat tepi ni. Okey. Kitab Talaq, dia akan keluar, dia akan jumpa lah apa sahaja yang berkaitan talaq.
Okay, dia akan keluar talak, ada perkataan talak. So dia akan pergi mana-mana yang ada perkataan talak, talak, talak. Okay. So kita tengah balik ni, sama juga. Dia akan jadi seperti asal. Okay. Okay. Kemudian kita pergi ke sini, sebelah sini sebelum Fafa ni. Okay, yang ni kita katakan dia punya jili. Dia punya jili. Okay, yang ni jili. Kemudian yang ni 586. 586 merupakan muka surat dia. Okay, so anda katalah kita nak letak 550. Kita pergilah ke sini. Yang terkala. So dia akan pergilah 500 muka surat 550. Okay. So yang ini nanti dia akan guna di dalam kitab-kitab ataupun tarqim ataupun sistem penomboran dalam kitab hadis. So yang ini sama juga hifz ta'liq al-hali yang ada kaitan dengan ta'liq di sini. So kita ada kaitan ta'liq di sini. Okey. Okey, ni sebelah hifz at-ta'liq kita hazaf ta'liq al-hali. Kita boleh padam ta'liq yang sedia ada. Okey. So okey. Ni boleh padam ta'liq yang sedia ada. Okey, tak apa. Okey, hadfu jami' ta'liq al-kitab. So ni dipadam semua ta'liq kat dalam kitab ni. Semua kita punya catatan ataupun nota dalam kitab ni. Okey. Kemudian ini button apa? Ini ikhfa tashkil ataupun kita nak izhar tashkil. Kita nak ikhfa tashkil. Sama ada kita nak hilangkan tashkil ni ataupun kita nak izhar at-tashkil. Okey. So saya prefer untuk kita izhar at-tashkil lah. Sebab untuk kita baca dengan memahami sesuatu ayat tu, ibarat tu dengan betul. Okey. So, 1, 2, 3, 4 kita dah selesaikan. Okey. Okey, kemudian kita pergi ke button seterusnya. Okey, kita pergi ke button seterusnya. Sebelum tu kena pilih kitab dulu. Okey. Okey. So, yang ini, okey, sebelum tu yang ini kita akan ada kaitan dengan yang ini. Okey. Button tulisan tempat yang kita boleh tulis dekat bahagian atas ni, dekat ikon atas ni, kita boleh ada dia memang ada kaitan dengan button yang seterusnya ataupun ikon yang seterusnya. Okey, sebagai contoh, apa function dia? Function dia akan cari apa-apa ayat yang ada dalam safhah ataupun dalam satu muka surat ni lah yang kita tengah paparkan. Itu sebab nama dia bahas fi asyasha al-haliyah. Kita cari apa yang ada dalam skrin sekarang ni. So andai kata kita tekan al-alim, so dia akan keluar. Dia akan jadi merah. Ini pun nanti kita boleh setting lah untuk jadi merah ke, jadi pink ke, jadi hijau dan sebagainya. Okey. Kemudian okey, ni al-alim. Okey, al-alim bila kita dah tulis sini and then dia akan keluar jugalah. Button ni kalau kita tekan enter pun boleh, dia akan terus keluar, ataupun kita tekan ni dia akan terus keluar juga. Ataupun kita tekan ni dia keluar juga. Okey. So seterusnya bahas fi al-Quran al-Karim atau al-Kitab al-Hadi. Okey, so yang pertama tadi kita boleh tengok option lah dekat sini. So button ni bahas fi al-Quran al-Karim atau al-Kitab al-Hadi. Cari dalam Quran Karim ataupun kita search dalam kitab yang kita tengah baca sekarang ni lah. Okey. So sebagai contoh ni kitab sifat. Okey, kita letak satu ayat. Okey, sebelum kita letak, kita tengok dulu. So ni kita boleh buat option kita. Yang pertama, bahas fi al-Quranil Karim. Cari search kat Al-Quran. So yang tadi itulah yang kita buat yang mula-mula sekali Taha tu. Kemudian ataupun ni bahas fi al-Kitab al-Hali. Kita search dalam kitab yang sedia ada sekarang. Kita nak search word ataupun perkataan. Bahas fi bayanatil kutub wal muallifin. Kita nak search berkaitan dengan kitab dan juga keterangan terhadap kitab dan juga terhadap penulis. Okey. So sekarang ni kita nak fokus kepada bayan bahas fi al-Kitab al-Hali. So kita nak cari sifat. Sifat. Okey. Okey, kemudian ini
kita letak titik ataupun tidak, maksud dia macam ni. Kalau kita tick ni, dia akan cari word exactly macam mana kita nak. Kalau kita tak yakin dengan kita punya word ni, kita boleh unclick and then dia akan keluar apa yang berkaitan dengan kita punya hasil tulisan ni lah. Kok kita tak sure, so kita unclick. Okay. So kalau kat sini pun, Allahualam ada ke tak, saya tekan saja, dia akan keluar. Kita letak ayat, okay, kita letak ayat. Okay, so kita search. Okay, apa function wa dengan au? Apa function wa dengan au? Okay, kalau kita letak sifat, so dalam page tu dia memang akan keluar perkataan sifat. So dia akan keluar perkataan sifat. And then kalau kita tekan au, okay, so anda kata ini kita letak ayat, bawah ni kita letak jurus. Okay, kita letak jurus. Okay, okay, dia akan dalam satu muka surat tu dia akan keluar keputusan carian kita tu dengan sifat dan yad ataupun sifat atau julus, ataupun dia keluar dua-dua sekali, sifat dan yad dan julus sekaligus dia keluar. Begitu. Okey, sebagai contoh kita boleh buat hasil carian. Okey. Okey, tengok. Ini sifat babi yubayi tu, so ini dia keluar lah perkataannya ada yad, so dia akan keluar terus yad. So ini memang bukan yad yang kita masukkan lah, so ini pakai sifat begitu. Okey, seterusnya yang ni, yang ini kotak yang pertama, kalau kita nak cari dalam muka surat yang sama juga, kita boleh jugalah sifat. Kita cuba lulus. So kalau kita tekan nanti dia akan keluar. Yang ni kita padam. Yang kita padam. So nanti kita kena tahu hasil kita nak cari apa dululah. Baru kita boleh tentukan yang ni kita nak padam ataupun kita nak apa? Kita nak letak tulisan di sini. So ni kita tulis sifat. So kita search dekat sini. So la tujad nataij muwafiqah lil bahas. So maksud dia tak ada result bertepatan dengan kita punya carian. So kalau sifat tak ada juga. So anda katalah kita letak wala dalam page yang sedia ada ni, wala. Wala. So dia akan keluar jugalah sifat wala. Dia akan keluar sifat wala. Dalam satu page tu dia akan keluarkan perkataan yang kita nak cari. So seterusnya bahas Al-Quran Karim sebagai Kitabil Ali. Ni saya tak terangkan sebab nanti ada satu lagi batin yang lebih mudah. Apa function tajahul al-furuq bain al-hamzat wa nahwiha? So maksud dia kalau kita tak tahu mula-mula tulisan tu sama ada hamzah ataupun alif, ataupun hamzah kan. So kita tekan je tajahul. Maksud dia tajahul ni kita klik lah. Itu maksud dia. Kita macam ignore lah huruf perbezaan di antara hamzat dan sebagainya. Maksud dia berkaitan dengan tulisan. So ni apa dia? Yang ni kalau kita boleh tengok tafri' hukul al-bahs. Maksud dia kita kosongkanlah hukul kotak-kotak dari yang ini. Tafriq kalimah al-bahas al-mahfuzah ni pun kita padam semua perkataan yang disimpan. Carian ni tadi. So yang ini iqaf al-bahas, tak apa. Itu kita akan pergi juga ke button yang seterusnya. Seterusnya button yang saya kira paling memberi bantuan kepada kita sebagai pelajar ialah button bahas. Bahas. Kalau kita boleh tengok ni ada bahas. So bahas, kalau kita tekan film khusus, dia akan keluar benda sama. So nak mudah kita tekanlah teropong ni. Kita tekan teropong ni. So yang pertama, kita nak cari carian berdasarkan kepada an-nufus, berdasarkan kepada teks dalam kitab. So
Yang kita cerita yang ini dulu. So ini kalau kita klik sini, dia akan keluarkan teks daripada mana-mana kitab. So teks apa-apalah, tak kisah. Kemudian kalau al-anawin, al-anawin dia akan keluarkan carian kita terhadap bab, carian kita terhadap bab. Contoh dia kalau kita nak pergi tadi macam kita, okey, kita pergi contoh satu-satu, okey. Nusus, okey, kita pergi ke al-hadis al-dhaif. Okey. So kita pergi ke ulumul hadis. Okey. Kita tekan al-majmu'ah. Okey, kita al-ulumul hadis al-majmu'ah kulluha. So kita tekanlah al-majmu'ah kulluha. Kita tekan tanfidul bahas. Tekan teropong ni. So teropong ni lah yang akan membantu kita mencari maklumat tersebut. So dia akan keluar berkaitan semua kitab yang ada tulis al-hadis al-dhaif. Okey. Okey. Seterusnya okey, al-anawin, al-anawin. So al-anawin ni kita cari teks dalam kitab tu berdasarkan kepada tajuk. Okey, berdasarkan kepada tajuk. Okey, contoh dia kita ambil satu tajuk bab bad'i al-wahyi. Al-wahyi, bab bad' al-wahyi. Okey, bab permulaan wahyu. Okey. So kita tekanlah. Ini boleh je kita nak tekan semua ni. Okey, sebelum kita tekan ni saya bagi tahu dulu sebab dia kena perlu sambil berjalan program pembinaan ni. Okey. Soal akidah ni. So, sebelum kita nak tekan kepada kitab-kitab ni, so kalau kita tekan al-aqidah ni, kita klik akidah dia akan keluar biru, and then kalau bawah ni kita akan jumpa al-majmu'ah kulluha. Yang mana maksud dia kita tekan semua kitab yang ada dalam bahagian akidah. Kitab yang ada dalam bahagian akidah. Okey? Okey. So ilgha al-majmu'ah, so maksud dia kita cancel majmu'ah ni. Kita cancel majmu'ah ni. Okey? So maksud dia kita dah unclick lah. Kita dah unclick semua dalam bahagian al-aqidah. Okey. Kalau kita tekan jami' kutubul barnamij, so dia akan tekan lah, dia akan keluarkan result yang ada bab bada'il wahyi dalam semua kitab yang ada dalam maktabah syamilah ni. So bab bada'il wahyi, mana-mana kitab yang ada bab bada'il wahyi dia akan keluarkan daripada kitab, daripada maktabah syamilah. So kalau ilgha' jami' al-kutub, so maksudnya kita cancel lah, cari daripada semua kitab. So bab bada'il wahyi. So kita kembali balik kepada al-anawin. Al-anawin ni maksud saya bagi tahu tadi adalah bab yang berdasarkan carian yang berdasarkan kepada bab. Okey. So kalau kita boleh perasan di sini bab bada'il wahyi. So kita tahulah bab bada'il wahyi ni kita boleh jumpa dalam mutunil hadis, mutun al-hadis, dalam matan hadis. So kita tekanlah al-majmu'ah kulluha. Okey, al-majmu'ah kulluha. Okey. So kita tekan sini, and then kita akan buat search. So akanlah keluar bab bad' al-wahyi. So dia agak lambat sikit carian dia. Okey. Masa mencari tu, okey saya akan terangkan satu-satu. Okey. Button bawah ni, okey, tam iqaf al-bahath muaqqatan. Maksud dia kita sedang pause lah carian kita ni. Okey, kalau kita tekan klik ni, dia akan pause. Dia akan pause lah macam saya sedang buat ni. So dia tengah pause. So dia akan berhenti carian dia. Nak tahu carian dia sedang berlaku ke tak? Kita tengok button ataupun yang warna hijau ni. Okey. So kemudian mutaba'atul bahas. So resume lah. Resume dia. So dia akan so dia akan cari. Okey, kalau ni kalau kita tekan stop, dia akan stop. So tak ada apa lah. Maksudnya kita stop. Okey, ni atas bawah ni delete. Okey, tak apa. Saya buat lagi sekali. Okey, so lebih mudah mutunul hadis, kita pergi kepada kitab Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Okey, sebelum tu jadi Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari wa Muslim. Okey, tak apa, yang ni nanti saya insya-Allah saya akan terangkan satu-satu. Okey.
So, so dia akan keluarlah bab bada'i al-wahyi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Okey. So inilah keputusan dia. Kita boleh jumpa al-anwan. So maksud dia bab. So dia cari carian tu berdasarkan kepada bab. Okey. Kemudian berdasarkan kepada ta'liqat. Saya tak pasti ada lagi ke tak ta'liqat saya tadi. Okey, tak apa. Kita cuba. Okey. Okey. Kalau kita ingat kita punya ta'liqat uh, tadi dalam kitab Fiqh Syafi'i. So carilah kitab Fiqh Syafi'i. Okey. Fiqh Syafi'i. So kita Al-Hawi Al-Kabir. So tekan klik and then kita search. Okey, kita search. So tengok ni ta'liqat yang saya buat mula-mula tadi tu. So dia akan keluarlah carian tu berdasarkan kepada ta'liqat yang kita nak. Okey. Okey. Tak apa. Kemudian kita pergi ke teropong ni balik. Okey. So yang pertama ni aqsam. Okey, kita nak cari sesuatu teks tu berdasarkan kepada aqsam. Aqsam ni bahagian dah. Bukan hadis. Ataupun kita nak cari berdasarkan kepada muallifun. Berdasarkan kepada penulis-penulis. Penulis kitab. So kalau kita nak cari Bukhari, kita tekan je lah Bukhari and then kita Al-Majmu'ah kulluha. Al-Majmu'ah kulluha. So dan sebagainya lah. Untuk contoh-contoh yang lain sama juga. Okey. So kalau dekat sini, ni kita cari, kita search kitab yang kita nak cari tu yang exactly kita nak cari. Saya cari tadi, fiqh adalah ta'liqat, Al-Hawi Al-Kabir. Al-Hawi Al-Kabir. Then, dia akan keluarlah carian yang seperti mana yang kita tunjuk tadi tu. Okey. So, anda kata al-adab al-mufrad bi-ta'liqat. So, kita boleh tekan sini. Al-Hawi Al-Kabir. So, dia akan pergi kepada al-adab al-mufrad. Okey, dia sama jugalah. Okey, kita tekan al-adab al-mufrad bi-ta'liqat. So, kalau kita tekan putih tepi ni, dia akan keluar bitaqah al-kitab. So, nak dapat maklumat tu mudah je lah. Boleh dapat kat sini, boleh dapat kat sini, boleh dapat dekat sini. So, banyak button dia. Mudah untuk kita cari maklumat dalam Syamilah. So, bitaqah ni maklumat tentang kitab. Okey, maklumat tentang kitab lah. Kitab ada buku Fadil Ta'liqat. Muallif dia Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Khairah Al-Bukhari. So, haqqaqahu wa qabalahu ala usuliyah. Ni semua maklumat berkaitan. So, anil kitab. So, anil kitab kalau ada maklumat berkaitan ataupun nabzatun ataupun sekilas lalu berkaitan dengan kitab, maka dekat sini lah. So, anil muallif. So, anil muallif. So, ni dia ceritalah berkaitan dengan Imam Al-Bukhari. Okey. Okey. So kalau dekat sini, okay, tak apa. Kita ambil yang penting dulu. Okey. Okey. Seterusnya, kalau kita nak takhrij hadis, okey. Saya masuk terus kepada takhrij. Okey. Kalau kita nak takhrij hadis, okey, kalau kita nak takhrij hadis, okey, andai kata kita nak takhrij satu hadis, kita nak takhrij sesuatu hadis. Okey, innamal, okey, kita letak al-hadis. Innamal a'mal bin niyat. Okey. Sebelum tu takhrij hadis yang saya masukkan dekat sini, kita tahu hadis tu berada dalam kitab mana. Hadis tu berada dalam kitab mana. So ni dah masuk kepada bagaimana kita nak mentakhrij hadis. Okey. So innamal a'malu bin niyat. Okey, macam saya cakap tadi, so kalau kita tekan ni, dia akan cari exactly, kalau kita klik ni dia akan cari exactly sama macam yang kita tulis ni. Kalau kita unklik, dia akan cari macam so-so lah. And then, sama juga wa dengan au, sama juga. Faman kanat hijratuhu lid dunya yusibuha. Okey, contoh kita letak yusibuha ataupun so tak sama je lah kan matan dia. Okey, innamal a'malu binniyat. Okey, kalau kita tekan au, nanti dia akan keluar lah salah satu. Okey, kalau kita letak satu word sebelum tu, kalau kita letak satu word macam ni, dia akan keluar exactly sebiji macam mana kita cari. Maksud dia takkan terpisah-pisah lah. Tadi kita cari mula-mula tu dia terpisah. Okey, kalau macam ni yusibuha, so dia akan terpisah daripada
yang pertama. Dia samalah macam dengan bawah dia. Okey. So kita pilih dulu kitab. Okey, kita pilih kitab Lughat Jami' Al-Kutub. Okey. So Mutunul Hadis. Kita pergilah kat Mutunul Hadis. Okey, kita tahu tu sebab kita nak cari hadis. Okey, kita nak cari hadis. And then kita tekanlah Al-Majmu'ah Kulluha. Okey. So kita tekan search. So akan keluarlah hadis-hadis. Ataupun apa-apa sahaja yang ada hadis yang bertulis berkaitan dengan innamal a'malu binniyat. Okey, innamal a'malu binniyat. Okey. Okey, kita stop. Okey. Assalamualaikum. Maaf maafin jelah Faiz. Sebab ada ramai yang PM, boleh tak nak minta slow sikit sebab dia orang kurang dapat. Okey, minta maaf. Terima kasih. Sorry. Okey. Tak apa. Okey, bagus. Saya pun lupa nak maklumkan tadi. Okey. So saya ulang balik untuk takhrij. Okey, saya ulang balik untuk takhrij. Sebab kalau ikutkan masih tak sampai separuh lagi. Okey, tak apa, saya ulang balik untuk takhrij. Okey, kita tekan bahas. Okey, kita tekan bahas. Okey, kita tekan bahas. And then, okey. Kita pilih satu hadis yang kita nak cari. Okey. Kita type lah innamal a'malu binniyat. Okey, sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niat. Setiap amalan itu bergantung dengan niat. Okey. Kemudian kita tekan nusus. Kita jangan tekan anawin, jangan tekan ta'liqat. Kalau kita tekan anawin, dia akan cari bab yang ada berkaitan dengan bab innamal a'malu binniyat. So kita takkan jumpa. Kalau kita tekan ta'liqat, kalau ta'liqat kita memang ada innamal a'malu binniyat, jumpa. Tapi kalau ta'liqat kita tak ada kaitan apa kita tak tulis dengan innamal a'malu binniyat, maka kita tak jumpa. Okey. So, ini takhrij, okey. Mutunul hadis. So, takhrij dia hanya bermain sekitar mutunul hadis, okey. Sekitar mutunul hadis. Okey. Okey. So, bila kita dah type di sini wa ataupun au, macam yang saya terangkan tadi, innamal a'malu binniyat, bila mana kita tulis exactly macam kita tulis satu baris di sini. So, carian dalam Maktabah Syamilah dia akan exactly keluarkan macam mana yang kita tulis. Maksudnya sebelah. Dia tak akan terputus-putus seperti tadi. Okey. Kalau au, dia akan cari kalimah yang dalam satu muka surat tu ataupun dalam satu hadis tu ada perkataan yusibuha. Ini lebih kita katakan satu hadis tu lah yusibuha, yang ada perkataan yusibuha. So ni dalam satu hadis. Okey. So kita tekan mutunul hadis. Okey, sebab kita tahu ni bahagian hadis, so kita tekanlah mutunul hadis. Kalau kita tak tahu dia dalam kitab apa, kita tekan al-majmu'atu kulluha. Kita tekan al-majmu'atu kulluha. Maksud dia semua kitab dalam bahagian mutunul hadis. Kalaulah kita dah tahu, okey, kita ilgha al-majmu'ah, okey, kita pergi je ke dalam kitab-kitab yang kita dah tahu. Anda kata contoh kita dah tahu Sahih Bukhari kan. Sahih Bukhari ada hadis ni. Bukhari. Bukhari. Okey. So kita carilah Sahih Bukhari di sini. Sahih Bukhari. Okey. So kita tekan je klik. And then kalau kita nak banyakkan lagi hasil carian kita, mutunul hadis, kita tekan al-majmu'atu kulluha. Okey, al-majmu'atu kulluha. Okey, kenapa kita tak tekan Jami' Kutubul Barnamij? Ni kalau kita tekan Jami' Kutubul Barnamij, semua hadis yang kita nak cari ni innamal a'malu binniyat, dia akan result kita akan keluar dalam semua kitab yang ada dalam Maktabah Syamilah. Sedangkan kalau kita nak takhrij hadis, ada beberapa kitab sahaja yang kita perlukan. Okey. So kita tekan sahaja mutunul hadis. So kita tekanlah tanfidul bahas. Okey. So akan keluarlah innamal a'malu binniyat. Okey. So keluarlah innamal a'malu binniyat dalam satu hadis. So ila dunya yusibuha. So ada dalam Mukhtasar Imam Bukhari. So kalau kita tekan yang kedua ada dalam Sunan Abi Dawud. Okey.
Yang ni semua ni, yang kalau kita tengok semua ni, ini semua hadis yang terdapat dalam hadis innamal a'malu binniyat yang terdapat dalam kutubul hadis. Yang terdapat dalam kutubul hadis ataupun dalam kitab-kitab hadis lah. So button bawah dia ada yang saya tidak terangkan lagi. Okey, contoh Mukhtasar Sahih Bukhari. Tadi yang tadi saya katakan kalau kita tekan ni dia akan pause, dia akan resume, dia akan stop, and then kalau yang atas ni okey, dia akan color biru ni dia akan ke bawah. Dia akan ke bawah, ke bawah, ke bawah. Okey. So yang ni akan ke atas lah, atas. Okey. So andai kata kita tengok-tengok sini, okey ada satu maklumat ni kita tak perlukan, kita check-check, okey maklumat ni kita tak perlukan. So kita boleh hadaf an-natijah al-muhaddadah. So kita boleh padam satu line tu. Maksud dia kita tak perlukan maklumat tu, kita boleh padam terus. Okey. Kemudian kalau kemudian yang ni hifzu an-nataij al-bahath. Hifzu nataij al-bahath. Okey, maksud dia kita save lah kita punya carian ni. So kita katakanlah al-a'mal bin niyat. Okey, al-a'mal bin niyat. Okey. So kita tekanlah hifzu hifzu nataij al-bahath. Kita save lah. So kita tekan klik ni je dia automatically save lah. Okey. So inilah untuk kita punya takhrij hadis. So dia akan keluar beberapa kitab. Dia akan keluarkan carian kita di dalam kitab ni. Hadis kita di dalam kitab-kitab yang terdapat dalam Syamilah. Okey. Ini dikeluarkan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab Mutunul Hadis. Okey. Sebelum saya terlupa juga, semua ni dikeluarkan hadis-hadis innamal a'malu binniyat ni yang terdapat hadis innamal a'malu binniyat yang terdapat di dalam mutunil hadis, yang terdapat dalam kitab Mutunul Hadis. Aqsan yang tadi kita pilih tu kan. Yang ni. Dia akan keluarkan semua. Okey, tu belum dikira takhrij lagi. Sebab ada kitab-kitab hadis yang kita katakan bukan kitab yang sumber primer. So kalau kita nak takhrij, okey, kalau kita tengok, takhrij. Okey, saya skip terus untuk button ni, yang lain ni. Nanti insyaAllah sebab button-button ni mudah je. Okey, so takhrij dia akan ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, yang ni. Kita kena tekan. Kalau tak boleh tekan, kita pergi bawah dia. Ni. Dia boleh tekan, kita tekan. Intazir qalilan yatimu tatabbu'u turuqil hadis. Tunggu sekejap. Dia tengah mencari. Okey, sekejap. Okey. Yang ini dia akan keluarkan takhrij bagi hadis innamal a'malu binniyat. Okey. Inilah hadis innamal a'malu binniyat yang terdapat dalam semua kitab-kitab. So inilah kira takhrij dia yang sebetul dia. So daripada sinilah nanti kita akan keluarkan perawi-perawi, jalan-jalan dia, kita akan melakukan amal jam'i turuq. Kita akan membuat himpunan jalan-jalan hadis daripada sinilah. So ni akhbarana Abu Abdullah bin Muhammad bin Ishaq. So kalau kita tekan bawah ni, lain pula Abu Abbas Ahmad bin Ibrahim. So nanti kita akan buat semua ni. So ini baru satu permulaan daripada langkah takhrij hadis. Kita keluarkan hadis daripada kitab-kitab yang kitab-kitab yang memang berautoriti untuk kita takhrij lah. Okey. So kita tekan pangkah. Okey, kalau kita tekan pangkah sini, dia akan keluar balik hadis-hadis yang kita cari sini. So andai katalah Sunan Ibn Majah yang saya katakan tadi 1, 2, 3 ini adalah takhrij. Okey, yang sebelah kanan dia adalah syarah hadis. So dia boleh linkkan dengan syarah hadis lah, tapi bukan semualah. Dia akan keluarkan kalau untuk Sunan Ibn Majah. So dia akan keluarkan Hasyiah Sanadi ala Sunan Ibn Majah. So dia adalah dia akan syarah. Dia akan keluarkan syarah yang ada dalam bagi hadis Sunan Ibn Majah berdasarkan kepada kitab yang kita pilih. Kalau Sunan Ibn Majah, kalau kita tekan syarah, dia akan keluar syarah. Tapi andai kata kalau kita pilih kalau kita pilih Sahih Bukhari, kalau kita tekan syarah, dia akan keluar ikut
syarah Sahih Bukhari. Dia akan gunakan. Okey, dia tak keluar syarah dia. Okey. Okey. Yang kedua ni baru keluar. Okey, kalau kita tengok ni Sahih Bukhari yang pertama yang atas dia, dia tak keluar. Okey, kalau dia tak keluar dua ni, kita pergi bawah dia. Cari sampai jumpa lah. And then, linkkan dia dengan syarah. So, bila linkkan dengan syarah, dia akan keluarkan syarah daripada kitab Fathul Bari Ibn Hajar Al-Asqalani. Okey, so kalau kita pangkah, dia akan padam terus ni lah. Kalau kita ni dia minimize. Okey, kalau ni kita tekan screen. Okey, so saya pangkah terus. Okey, okey, kita kembali semula kepada button. Tadi kita sebab kita tekan di sini kan. Tadi kita tekan bahas. Okey, kita tekan bahas. Okey, tak apa. Ini saya bagi secara ringkas ataupun secara mudah je. Okey. Kemudian yang ni fath nataij akhir bahas. So ni dia akan buka balik apa yang kita search last kali. Okey, last kali. Okey, so saya padam. Okey. Kita bikin nawafil ilgha jami' al-nawafil. So macam saya cakap tadi, ilgha jami' al-nawafil tutup semua skrin ni. So yang ini dia akan buka balik. Fath nataij akhir bahas. So dia akan buka balik lah bab bada'il wahyi. Okey. Bab bada'il wahyi. Okey. So seterusnya nataij bahas mahfuzah. So tadi kita ada save kan al-amalu binniyat. So keluarlah dua. Keluarlah al-amalu binniyat. Sebab saya tekan dua kali tadi, so dia save lah dua kali. Okey. Okey. Kemudian, dua ni button ni insya-Allah mudah. Okey, kemudian kita pergi kepada awal. Awal. Ni maksud dia awal ni apa dia? Dia akan pergi kepada muka surat pertama dalam kitab ni. Muka surat pertama dalam kitab ni. So nampak. Okey, ni muka surat pertama. Minta maaf. Okey, ni mukhtasar Imam Al-Sahih, mukhtasar Sahih Imam Al-Bukhari. So dia akan pergi ni jilid pertama, muka surat yang pertama. Okey. So kalau yang ni, yang button 2 ni dia akan pergi ke next page dia lah. Next page dia. Okey, ni pun kalau sebelum dia akan pergi next page sebelum lah. Kalau selepas dia akan pergi next page sebelah dia. Okey. Kemudian yang ni pun button ni dia akan bawa kita ke hujung muka surat dalam kitab yang kita cari ni. Dia akan pergi terus. Okey. Ni muka surat terakhir. So dah tak ada terakhir lah. Ni yang terakhir, muka surat terakhir bagi kitab ni. Dia akan pergi jilid yang terakhir, muka surat terakhir. Ini untuk makluman juga. Okey. So kemudian, yang ini pun satu perkara yang sangat-sangat membantu yang tidak ada di dalam Maktabah Syamilah yang baru. Okey. Okey. So kita tekan ni adalah Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran wa tafsiruhu. Okey, so andai katalah kita pilih satu je daripada ayat Quran, katakan Maryam, surah Maryam. Okey, kita pilih ayat nombor 5. Kita pilih ayat nombor 5. Okey, kemudian kita tekan Mafatih Al-Ghaib. Okey, Mafatih Al-Ghaib. So dia akan keluar lah. Dia akan keluar result dia. Di atas ni ayat Al-Quran. Dia akan keluar terus exactly macam mana dalam kitab tu. Okey. Akan keluar exactly macam mana dalam kitab. Okey. Ini pun tak ada dalam Maktabah Syamilah yang baru. So ini lebih mudah untuk kita bandingkan antara tafsir-tafsir. So kemudian pergi tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Ibn Atiyah. So dia akan keluarlah bawah-bawah ni. Okey. So ini untuk tafsir. Okey. Saya terlupa nak bagi satu lagi terpenting juga dalam bahas. Okey, kalau boleh kita baca balik bahas sikit je. Okey. Al-aqidah muraqam aliyan. Muraqam aliyan. Okey. Ni muraqam aliyan ni maksud dia ghair muwafiq lil mafhum. Maksud dia tak kitab dalam Syamilah ni dia tak sama macam dalam cetakan kitab yang buku tu yang dijilidkan tu. Itu maksud dia. Sama jugalah ulumul Quran muraqam aliyan. Sama je maksud dia. Okey. Itu sahaja. Okey, ni untuk tafsir. Okey. Seterusnya dia ada nikmat untuk student hadis juga, untuk pelajar jurusan pengajian hadis.
pengajian Quran dan Sunnah. Okey. Okey, ni tak apa, kita boleh skip. Okey. Kita tekan button yang ada jari ni. Ni button ni untuk apa? Dia akan menceritakan kepada kita biografi para ulama. Sebagai contoh, kita tekan As-Sa'di. As-Sa'di. Okey, so kalau kita tekan As-Sa'di, okey. Dia punya search dia kat tepi ni. Dia punya search dekat tepi ni. Okey, kita tekan. So dia akan keluar lah. Mana-mana ulama yang ada, gelaran As-Sa'di dia akan keluar. Okey? So ini untuk secara ringkas berkaitan dengan tarjamah. Okey, tarjamah biodata ulama. Biodata ulama. Ini secara umum saya cakap bukan biodata perawi. Biodata ulama, bukan biodata perawi hadis. Okey. So yang ni tasdir al-kutub, istirad malafat, istirad malafat. So maksudnya kita export file daripada luar Syamilah ke dalam Syamilah. So dia ada technical juga. So saya kira kita ambil mana yang penting. So ini tahrir al-kitab al-hali. So maksud dia yang tadi tu ta'liq. Kalau kita faham, ta'liq ni kita punya nota. Ta'liq ni kita punya nota. Okay. Ta'liq ni kita punya nota. Okay. Kita punya ta'liqat. Okay. Fiqhu. Okay. Kemudian kita cari. Okay. Saya nak bagi perbezaan antara ta'liq dan juga tahrir. Okay. So, ni akan keluar lah. Oh, saya dah delete kot. Dia delete kat sini tu. Sebab tak keluar. Okay. Tak ada. Okay. Ta'liq yang tadi tu, yang ada yang keluar di bawah. Okay. Ta'liq yang keluar di bawah ni. Kita tulis keluar di bawah. Okay, kalau tahrir ni, mana tadi? Tahrir kitab Al-Hali ni, dia ada kait, dia kita kena pergi ke website Syamilah dulu, baru boleh. So maksudnya nanti kita akan boleh edit lah dekat sini. Begitu. Ini untuk maktabah peribadi kita je, jangan risau. Dia takkan buka semua maktabah orang lain, tak ada kaitan pun. So ni ghurfatut tahakkum. Okay, ghurfatut tahakkum ni saya katakan ni bilik untuk kita, level room lah, untuk kita tentukan kita punya kitab. Kita sukalah. Okay, macam saya, sebab saya bidang hadis. So kalau perasan, saya punya aqidah, ulumul Quran, tafasir, mutunul hadis, mutunul hadis, muqamalian. Lepas tu bawah ni ulumul hadis kan. Okay, kalau boleh perasan, saya punya agak berbeza dengan sahabat-sahabat semua punya maktabah Syamilah. Sebab kan kita boleh susun. Okay, anda kata kita bidang hadis, kita letaklah atas sekali sebab memudahkan cari yang kita. So tak adalah kita nak scroll ke bawah kan. So kita tekan ke bawah. Okay, gitu. Okay, gitu. Kalau anda kata kita bidang fiqh, fiqh Syafi'i lah kan. Kita fiqh Syafi'i ni, kita bawa lah atas. So dia akan pindah ke atas. Okay. So nanti bila kita tekan dekat bahas kitab tu pun dia akan keluar sama jugalah macam yang kita save ni. Okay. So anda kata dalam kitab fiqh ni, okay, dalam fiqh Syafi'i ni anda katalah satu kitab ni, Mukhtasar Al-Muzani ni, kita klik, kita nak pindahkan dia ke bahagian akidah lah, contoh saja, boleh kita pindahkan. Allah. Okay, tak apa, kita nak kitab lain, I'tiqad Ahli Sunnah. Okay. Kita nak pindahkan dia kepada ulumul Quran. Kita nak pindahkan dia kepada ulumul Quran. Kita pergi ke bawah. Kemudian kita pergi ke ulumul Quran. Kemudian kita tengok ni ada lagi I'tiqad Ahli Sunnah. Ini kita tekan. So dia akan tak ada and then dia akan pergi ulumul Quran. Dia pergi kepada ulumul Quran. So dia ada dalam kitab ulumul Quran. So kita boleh carilah nanti mana-mana kitab yang kita rasa kita perlu pindahkan, kita pindahkanlah. Kalau tiada keperluan, kita teruskan. Okey, yang ni pun dia dah mewakili apa-apa yang kita belajar di atas ni. Okey. Okey, yang ni dia kata begini. Okey.
Sebanyak ni dia bunyi. Okey. So sini kita dah selesaikan. Yang sini ghurfatul tahakkum kita dah selesaikan. Okey, syasha al-muallifin. So ni dia akan bagi tahu kita berkaitan dengan penulis-penulis kitab. Okey. So ini kalau kita berdasarkan kepada alfabetia lah, berdasarkan pada huruf, kalau berdasarkan pada wafat. So nanti dia akan ni lah, Musa al-Mususi dia akan ceritalah sahib kitab Syiah wa Tashih. Begitulah. Okey. Dia akan keluarkan berkaitan dengan penulis, kitab-kitab dia. Ni penulis, okey, ni biodata penulis, yang ni kitab-kitab dia. Yang ni dia tokoh yang saya cakap tadi tu berkaitan dengan maklumat berkaitan kitab. Ahli kitab kalau dia tulis berkaitan dengan kitab ataupun sinopsis ataupun kita katakan berkaitan kitab tu lah. Lepas tu tasfah ni dia akan pergi buka kitab tu. Dia akan pergi kitab tu lah, dia akan pergi pada kitab tu. Okey. Okey. Okey, naskhun nas, assalamualaikum. Okey, so ni anda kata kita nak naskhun nas, betul? Maksudnya kita nak copy text. So kalau kita nak copy text, kita tekan je. Kita tekan and then kita copy. Maaf. Kita tekan copy. And then nanti kita pergi kat mana-mana dekat Word ataupun dekat Excel ke, Google Excel ke, kita boleh paste je kat sana. Okey. Okey. So seterusnya. Ini nasah dah. Kemudian alamat marji'iyah. So alamat marji'iyah ni kita tak ada lagi. So ni macam kita buat kita buat tanda buku. Yes, tanda buku. Kita buat tanda buku. Okay, contoh mungkin kita boleh ambil satu. Kita boleh ambil satu. Okay. Okay. Kita nak surat al-Sawat. Okay, kita alamat marji'iyah. Okay, so kita tulis lah. Kat sini al-fiqhu al-absat. Pilih je nama kitab. Ini untuk kita punya mudah cara. Okay, so kita save. Okay, so save. Nanti kalau kita pangkah ni, kita pangkah, kita akan keluar tekan alamat marji'iyah. So akan keluar al-fiqhu al-absat. Kita save tadi tu. Yang baru je saya save tadi tu. Okay. So saya minta maaf lah kalau terlampau laju. Okay. So tasdir al-kutub, so ni kita nak import kitab keluar. Okay, saya rasa tak perlu lagi, tak diperlukan sangat. Okay, yang ni dia akan keluarkan maklumat kitab tu lah. Dia sama je. Okay, contoh kita ambil satu kitab ni. Kitab ke? Bukan. Okay. Okay, kita pangkat. Okay, tak apa, kita cari satu kitab. Mudah. Okay, kita ambil bahagian lain lah pula. Okay, kita ambil bahagian tafsir. Okay. Kita ambil kitab ni and then kita tekan button putih ni, dia akan keluarkan maklumat-maklumat yang berkaitan dengan kitab. Sama je lah, bertafa'al kitab anil mu'allif. Okay. Okay. So tafasir dah. Okay. Isi maklumat kitab dah. Okay, tak apa, tak perlu. So ni khiyarat dah. Khiyarat ni kita katakan setting. Kita nak macam mana kita punya color apa semua. Ni boleh lah sendiri insyaAllah. Sebab waktu pun dah 10 minit. 11 minit. Okay. Kalau ni kita katakan tarqiyatul hayatilah. So maksud dia kita nak upgrade ataupun nak update Syamila. Okay. So ada satu lagi yang saya nak tunjuk macam mana kita nak mencari perawi hadis. Okay. Kita nak cari perawi hadis. Okay. So kita nawafil ni kita ighlaq jami' nawafil. Kita tutup semua tab yang ada dekat dalam Syamilah ni. Okay. So dia akan satu-satu keluar. Okay. So kita akan pergi balik kepada takhrij hadis. Okay.
Okey, so kita cari satu innamal a'malu binniyat jugalah. Hadis yang mudah kita nak berinteraksi. Okey. So kita pergi ke mutunul hadis seperti mana saya dah tunjukkan tadi. So kita pergi pada Sahihul Bukhari. Sahihul Bukhari. So di dekat bawah tadi, okey, ada beberapa tabaah. Saya nampak tabaah Syu'ab, ada lagi sebagainya, kita boleh pilih lah. Ni kita tekan search. Okey. Okey. Yang al-a'mal. Okey, al-a'mal lah. Kita ambil satu je lah hadis. Ni kadang-kadang tak keluar ni, kadang-kadang dia bergantung juga pada saya punya laptop. Okey. Al-a'mal. Okey. Tunggu sekali. La tujad an-nataij. Okey. Sayang juga kalau okey, ni nampak gaya dia memang kena keluar. Okey, tak apa. Kita pergi ke, mudah-mudahan ada lah. InsyaAllah. Kita pergi al-a'malu binniyat. Okey. Kita pergi pada al-a'malu binniyat. Okey, kita pergi ke sini. Okey, kita tekan. So ni laptop saya memang ada problem rasanya. Dia keluar lain, keluar lain. Okey, minta maaf Okey. Okay, kita cuba sekali lagi. Bismillah. Masih lagi tidak ada. Okey. Cuma kalau kita tekan di sini, terjemah. Ini terjemah. Gambar jari ni. So ni antara perawi dia yang kita boleh cari. Okay. Contoh dia kita boleh ambil seorang perawi hadis Al-Humaidi. Al-Humaidi. Untuk guru Bukhari. Okay, so kita boleh tengoklah berkaitan dengan berkaitan dengan perawi tersebut, Al-Mulakhas. Okay. So di Al-Mulakhas, saya akan keluarkanlah berkaitan dengan perawi itu. Mana al-jarh wa ta'dil, apa kata-kata para ulama jarh wa ta'dil berkaitan perawi itu. Kemudian Tok Guru pada Al-Humaidi, kemudian anak murid kepada Al-Humaidi. Okay. So kita boleh stop lah. Kalau kita lagi bersatu tu, insyaAllah jadi masalah. Okey. Saya cuba sekali lagi untuk takhrij untuk tunjuk pada sanad. Tak ada, tak apalah. InsyaAllah. Okey, ni untuk Maktabah Syamilah versi yang lama. Okey. So, saya pergi kepada Maktabah Syamilah versi yang baru. Okey, kalau kita perasan perbezaan dia, nampak ni Maktabah Syamilah versi yang lama banyak sangat button, banyak tulisan atas ni. Dia tu Maktabah Syamilah yang baru, dia ada cuma ada berapa je. So, kalau kita tekan di sini, dia akan keluar Al-Kutub. Ni dia akan terus keluar lah macam kitab yang kita nak. Dia sama je macam tadi. Contoh kalau kita nak Sahih Bukhari, dia lebih kurang, function dia lebih kurang macam
tasfiyah. Okey. Sahih. Sudah akan keluarkan kitab yang berkaitan dengan sahih. Okey. So ni ada perkataan sahih je dikeluarkan. Okey. So kemudian tasnif, okey, ini pun ada kelebihan dia juga. Okey. So tasnif ni penulisan berdasarkan pada al-qisim. Sama juga akan jadi qisim aqidah firaq. Sama juga kitab dalam qisim aqidah. Okey, kalau kita tekan tafsir ni kitab dalam qisim tafsir. Okey. So kalau kita perasan ni ada bilangan. Okey, ni so total semua yang ada berdasarkan kepada kitab, berdasarkan kepada jurnal. Okey, berdasarkan kepada manuskrip, berdasarkan kepada tesis, ataupun berdasarkan kepada penulisan yang boleh didapati di internet je, ataupun berdasarkan kepada sawtiyat mufarraghah ni kita katakan kitab yang ditulis berdasarkan kepada kuliah seseorang syekh tu lah. Contoh macam saya buat bengkel Maktabah Syamilah ni, tiba-tiba ada orang tulis kitab, itu tulis kitab berdasarkan kepada Maktabah Syamilah ni, yang maka itu dikatakan sawtiyat mufarraghah lah. Yang tulis. Okay, kalau kita tekan kutub je, bahagian kutub, so adat dia akan berkurang. So dia akan keluarkan kitab-kitab yang berkaitan dengan akidah dia. So dia keluarlah ni lah kitab-kitab dia. Okey, kemudian kita klik balik. Kalau kita pergi ke majalah, cuma ada 36. So dia akan keluarkan jurnal yang berkaitan dengan akidah. Hanya ada 36. Hanya ada 36 jurnal sahaja. Okey. So kita klik balik. So kalau kita tekan makhtutat, hanya ada 2 untuk al-firaq wal adyan. Okey. Tak keluar. Okay, saya minta maaf tak dapat baca. Okey. Kemudian kalau kita tekan Rasail Jami'iyah, dia akan keluarlah tesis satu je juhuru bersama. So mu'alafat elektroniyah, dia akan keluar berdasarkan kepada tulisan-tulisan yang tulis dalam internet saja. Yang tidak ada kitab lah. Lepas tu sawtiyat mufarraghah, yang ditulis sawtiyat. Dia ambil daripada sawtiyat. Buku kitab-kitab yang ditulis berdasarkan sawtiyat. So al-muallifun sama juga kalau kita tekan Farha bin Al-Aud, dia akan keluarkan tulisan penulis, dia akan keluarkan buku-buku yang ditulis oleh nama-nama ni. So ni kitab-kitab dia lah. Okey. So mufaddalah ni tak apalah, kita tak tahu. Muakharan tak apa juga. Penting. Okey, tanzilat bersama. Okey, ni kalau Maktabah Syamilah yang baru, dia cuma ada Al-Quran sahaja, tidak ada tafsir. Kalau tafsir kita kena buka kitab satu-satu. Okey, so bawah ni pun samalah, juzuk 1. Okey, dia macam mudah, lebih mudah. Dia terus Quran je lah, tak ada tafsir. Okey. Terus bahas. Okey, bahas pun lebih kurang sama, matan, hawashi, ta'liqat, al-anawin. Cuma dia ada tambahan al-hawashi. Kemudian ada tambahan ke al-hawashi. Okey, tak apa. Okey, lauhatul tahaqqum. Assalamualaikum. Salam. Maaf mencelah. Faiz, dekat paparan ni tak keluar apa yang Faiz tayangkan. Oh, ya ke? Okey, ni keluar tak sekarang? Ya, nampaknya the freeze. Okey. Mungkin Faiz boleh try stop present dulu, lepas tu present semula. Okey, baik. Saya cuba lah. Okey, baik. Okay. Aku tengok. Ya. Okey. Okey. Nampak tak? Saya harap nampak lah. Ada sesuatu boleh respon? Nampak. Okey, baik. Nampak. Alhamdulillah. Okey. So, saya akan terangkan pada mula balik ke untuk Maktabah Syamilah yang baru ni?
Okey, tak apa, saya terangkan pada mula je. Boleh. Okey. So, Al-Kutub, okey, kita akan pergi pada, okey, yang ni sama juga, dia macam ikhtiar kitaban, kita pilih kitab. Okey, yang pertama kalau kita tekan kutub ni, so dia akan keluar lah semua kitab. Dia macam tasfiyah dalam yang pertama tadi. Okey. So andai kata kita tekan sahih, so dia akan keluar semua kitab yang ada sahih. Semua kitab, semua judul kitab yang ada perkataan sahih. Okey. Mudah je. Kemudian at-tasnif, okey, kalau kita tengok atas ni ada kutub, majalat, ada, okey ni tak apa, ni kita abaikan, ada makhtutat, ada rasail jami'iyah, ada muallafat elektroniyah, sautiyat mufarragah. Okey. So, kalau kita tekan kutub, okey, kalau atas ni kita tak klik satu pun, dia akan keluarkan semua yang berkaitan dengan akidah, sama ada kitab ataupun jurnal ataupun manuskrip ataupun tesis ataupun buku elektrik ataupun buku yang ditulis daripada pengajian. Begitu. Okey. So kalau kita tekan kutub, dia akan keluarkan dia akan keluarkan adat dia akan berkurang sebab dia keluarkan berkaitan dengan kutub sahaja, dia keluarkan berkaitan dengan kitab sahaja. Okey. Kemudian majalat. Okey, majalat ni kalau kita klik pada kutub, kita tekan majalat sahaja, so dalam bidang akidah ada 36 jurnal ataupun 36 majalat. Okey. Kemudian kalau kita tekan makhtutat, dia akan keluarkan lah Al-Firaq wal Adyan wa Rudud. Akidah tak ada. So maksud dia manuskrip dalam akidah tak ada. So dia ada beberapa sahaja. So dia akan keluarkanlah bilangan dia 2 untuk bahagian Al-Firaq wal Adyan wa Rudud. Okey. So kemudian kita klik balik. Kemudian kita beli rasail jami'iyah, sama juga. Untuk tesis dia ada berapa sahaja. Ataupun dia ada berapa sahaja. Ada 6. Kemudian muallafat elektroniyah, okey, muallafat elektroniyah, kitab yang ada pada buku-buku elektrik lah kita katakan. Okey. So kalau muallafat elektroniyah, so dia ada 21. Okey. Yang pasti kita jangan klik 2 lah kalau kita nak satu je. Kalau nak muallafat elektroniyah, kita muallafat elektroniyah. Jangan tekan semua sekali. Okey. So kalau sautiyat mufarragah untuk bahagian akidah ada 76. Okey. Okey, so kutub sudah, tasnif sudah, muallifun. So sama juga bila kita tekan kepada nama penulis kitab, dia akan keluarkan senarai-senarai kitab yang ditulis oleh penulis tersebut. Okey, Muhammad bin Ishaq, Ma'mar bin Rashid. Ni kitab lah. So Ibn Qasim, ni satu kitab sahaja. Okey. Okey, ni semua satu-satu kitab dia ditulis. Kalau kita, okeylah kita ambil satu contoh lama, contoh dia Ibn Taymiyah. So dia akan keluar lah. Okey, ni kitab-kitab yang ditulis oleh Ibn Taymiyah banyak lah. Okey. So mufaddalah, muakharat, tanzilah ni tak perlu kita abaikan. Seterusnya ni untuk Quran. Kalau untuk Quran, kalau kita boleh tengok dalam Maktabah Syamilah yang baru tidak ada tafsir. Kalau Maktabah Syamilah yang lama ada tafsir, kalau Maktabah Syamilah yang baru ada Quran sahaja tanpa ada tafsir. Kalau nak pergi tafsir, kena pergi rujuk satu-satu kitab dia. Tu agak merupakan kelemahan Maktabah Syamilah yang baru. Dan kadang-kadang Maktabah Syamilah yang baru ni pun kadang-kadang dia tak boleh buka. Okey. Kemudian ni bahas. Okey. Okey, ni sama juga. Okay. Ni bahas. Sama juga, function dia sama je macam tadi, wa ataupun au. Laisa ni maksud dia kita tak nak kalimah tu ada dalam satu-satu muka surat. So kat tak tulis pun tak apa. So wa atau wa. Cuma beza dia matan ataupun dia dah klasifikasikan matan, hawashi, ta'diqat, bersama dengan matan ataupun berdasarkan kepada hawashi dan juga berdasarkan kepada ta'diqat, dan juga kalau kita tekan al-anawin, hanya al-anawin je lah yang keluar, yang lain takkan keluar gitu. Okey, ni untuk bahas. Untuk bahas dia pun kalau kita tengok pun agak inilah kan, agak ringkas berbanding Maktabah Syamilah yang lama. Okey. So seterusnya Lauhatul Tahakkum. So ini pun tak ada peluang sangat. Ni sama juga, cuma bayanat al-kitab ataupun bayanat al-kutub wal muallifin. Muallafin, so dah ada dekat sini. So kalau kita tekan sini, kalau kata kita nak
dari kitab Sahih Bukhari, kita dapatlah maklumat dia secara ringkas kan. Kita boleh dapat maklumat dia secara ringkas. Okey, so kutubus sunnah. So, akan terangkan. Bayanat Alkitab. Kalau kita boleh tengok. Sahih Bukhari. Okey. Oh, dia cuma ada ni sahaja. Ada setengah kitab tu. Okey, dia tu ni. Maaf. Okey, Al-Kutub. Okey, ni berkaitan dengan kitab lah. Soal mu'allifun. Ni berkaitan dengan penulis. Tadi Al-Bukhari kan. Kita kalau boleh tengok. Tulis Al-Bukhari. Sudah akan keluarkan lah Al-Bukhari Abu Abdullah. Okey. Kemudian An-Nabazat. So berkaitan dengan kitab. Okey. An-Nabazat. So ni ada sepintas lalu lah berkaitan dengan kitab tafsir ni. Dia terus keluar kepada kitab ni. Kalau kita pergi sini, dia akan keluar nabazat yang lain lah. Maksudnya sepintas lalu berkaitan dengan kitab. Okey. Okey, ni untuk tahakum bayanat itu. So ni maliat bahas mahfuzah, al-khiyarat. Okey. Rasimah. Okey. So ni khiyarat dia, kalau khiyarat samalah, kita boleh pilih khufud ataupun kita guna khat pakai khat apa, alwan, adat ukhra adalah dalam ni. Yang tu tidak perlu dipanjangkan lah. Okey. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah. Dah selesai juga untuk bengkel Maktabah Syamilah. So saya dengan rendah hati memohon kemaafan lah kalau banyak kesilapan ataupun banyak masalah teknikal daripada laptop, daripada pembentangan saya. Kerana waktu yang diberikan 1 jam ataupun 1 jam suku ni kebiasaannya agak sebenarnya memang agak sekejap sebab kebiasaannya kami pun memang ada kawan-kawan yang berbengkel ataupun datang kepada kita untuk terangkan kepada tata cara penggunaan Maktabah Syamilah ni biasanya akan ambil masa 2 jam lah. Itu pun masih ada lagi yang tak dapat di-cover. Okey. Saya kira cukup sekadar ni. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang datang daripada diri saya, dan hakikatnya kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan ada manfaat buat sahabat-sahabat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menerima, jadikan pertemuan kita ini sebagai pertemuan yang merupakan memberatkan timbangan kita di akhirat kelak. Insya-Allah. Sekian, terima kasih. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.